Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kita lagi tuan-tuan dalam channel Azul Fakar Syifa. Jadi pada kali ini saya akan memberi tahu satu cara-cara untuk mandi rawat, iaitu mandi boleh juga pada pesakit ataupun pada diri kita sendiri. InsyaAllah akan memberi kesan untuk menghancurkan sihir-sihir dalam tubuh badan kita, aura-aura negatif yang tidak baik pada tubuh kita, dalam fikiran kita, dalam jiwa kita, rohani dan jasmani. InsyaAllah. Satu lagi untuk menjauhkan daripada makhluk-makhluk jin-jin fasik. Dan mandi rawat ini boleh juga dirawat pada orang-orang yang ada pembawaan seperti saka, jenis jin-jin fasik turun-temurun, saka-saka keturunan, insyaAllah dapat memberi satu tindak balas yang efektif, insyaAllah. Jadi pada kali ini cara-cara memandikan pesakit ataupun diri kita sendiri, cukup sekadar mandi rawat biasa di rumah pun boleh, tak jadi masalah. Tak payah kita ke sungai, ke laut dan sebagainya. Takat di rumah saja, insyaAllah boleh, insyaAllah. Jadi gunakan dia untuk rutin seharian. Maksudnya kalau boleh setiap petang, itu setiap bertemu maghrib dalam jam 7 malam sampai 7:30 malam, 8 malam, setiap maghrib, iaitu sama ada 3 hari, 5 hari ataupun 7 hari. Jika penyakit itu agak rumit, maksudnya seperti saka keturunan ataupun sihir dia begitu lama, dia alami begitu lama penyakit itu, jadi gandakan hari itu sehingga sampai 40 hari setiap maghrib, setiap petang 40 hari. Jangan tinggal walaupun 1 hari, jangan selangkan walaupun 1 hari. 3 hari, 5 hari, 7 hari, 11 hari. Kalau boleh sampai 40 hari, jangan tinggal walaupun 1 maghrib. Mandikan dia, insyaAllah makin lama makhluk itu, jin-jin fasik itu akan jauh, makin jauh dan tidak dapat lagi menghampiri tubuh badannya, insyaAllah, dengan keizinan Allah Ta'ala. Sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, mari kita sama-sama berselawat. Semoga kita sentiasa di dalam syafaatnya baginda Rasulullah, dan akhir nanti apabila di akhirat kelak baginda Rasulullah kasih dan sayang pada kita. Semoga kita, penyakit kita diangkat, ditarik, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kesembuhan, dan kita pula dia datangkan rezeki yang melimpah ruah, anak yang soleh, isteri yang soleha di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fafawda bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fafawda bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fafawna bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fafaghna bibarakatihim
wahdinal husna bihurmatihim. Selawat tuan-tuan. Istighfar, selawat. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Jadi banyakkan zikrullah, banyakkan wirid, banyakkan wiritan, banyakkan istighfar, banyakkan selawat. Sebabnya nanti apabila datangnya malaikat maut dalam keadaan terkejut, dalam keadaan tiada persiapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi apabila kita banyakkan selawat, kita banyakkan istighfar, kita banyakkan zikrullah, maksudnya ibarat dicabut nyawanya kita itu ketika kita dalam keadaan melatah. Maksudnya apabila sentiasa selawat, sentiasa istighfar dan sentiasa zikrullah kita tu sentiasa hidup di mulut kita, di lafaz kita. Jadi kita sentiasa bermain di mulut kita. Apabila datangnya malaikat maut nanti menyabut nyawa kita, zikrullah itulah, selawat itulah, istighfar itulah yang akan terkeluar daripada mulut kita, tuan-tuan. Jadi apabila kita selalu menyebut kalimah Allah, kita selalu istighfar, kita selalu selawat, itu yang akan terkeluar apabila datangnya malaikat secara mengejut. Jadi apabila kita, contohnya apabila kita melatah, kita sebut sesuatu perkataan yang tidak baik, perkataan yang tak elok. Jadi apabila datangnya malaikat menyambut nyawa kita pada ketika itu, ibarat kita melatah, perkataan itu yang kita sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara saya, jangan kita tinggalkan selawat, jangan kita tinggalkan istighfar, jangan kita tinggalkan zikir, wirid. Apabila kita menyebut perkataan-perkataan yang baik-baik, memuji pada Rasulullah, memuji pada Allah Ta'ala, itu yang kita akan sebut ketika malaikat datang menyambut kita nanti. InsyaAllah semoga menjadi bermanfaat, menjadi berkah apabila sesuatu yang kita sebut setiap hari, setiap waktu itu kita akan sebut ketika malaikat datang menyambut kita lagi. InsyaAllah semoga tuan-tuan mendapat manfaat, mendapat berkah, dan syafaat baginda Rasulullah sentiasa melindungi kita semua di hari akhirat maupun di dunia ni, insyaAllah, amin. Jadi tuan-tuan, untuk memandikan mandi rawat untuk pesakit ataupun diri kita sendiri, caranya adalah untuk ambil tiga persiapan, iaitu 3 barang ni. Iaitu yang pertama sekali, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, ambil 7 helai daun kelor. 7 helai daun kelor diambil, dicuci bersih, dan 7 helai daun bidara dicuci bersih, dan 3 genggam garam, garam yang kasar, garam kasar. Jadi daun kelor dan daun bidara tadi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, ambil, tumbuk, hancurkan ya. Tumbuk sampai hancur, lumat. Campurkan sekali, tumbuk, hancurkan lumat dia. Apabila sudah tumbuk, hancurkan lumat dia, campurkan ke dalam air. Campurkan ke dalam air 1 baldi ataupun 1 besen, tak kira kuantiti air itu banyak mana. Campurkan dan masukkan 3 genggam garam kasar tadi. Apabila dicampurkan, digaulkan tadi, apabila sudah dicampur dan digaul, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, bacakan yang pertama, hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya, hadiahkan Fatihah kepada malaikat, semua malaikat. Yang ketiga dia, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, hadiahkan Fatihah kepada Nabi Allah Khidir AS. Yang keempat dia, tuan-tuan, hadiahkan Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang kelima, hadiahkan Fatihah kepada semua umat Muhammad.
dan diri kita sendiri. Jadi apabila sudah selesai, jadi tuan-tuan sentuhkan jari telunjuk tuan-tuan pada air. Jadi apabila tuan dah sentuh jari telunjuk tuan-tuan pada air, tuan mulakan pengisian, iaitu surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Qul huwallahu ahad sebanyak 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas sebanyak 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sebanyak 7 kali. Dan Ayatul Kursi sebanyak 17 kali. Jadi apabila sudah selesai, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, bolehlah terus mandi mulakan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Apabila sudah mandi, menghadap kiblat dan tutuplah aurat tuan-tuan dan puan-puan. Apabila menghadap kiblat dan sudah mandi, biarkan selama 2 minit ataupun 3 minit. Lagi panjang masa dibiarkan air tu di tubuh badan, lagi baik. Jadi ambil 1 sudu air tersebut, minum dan telan air tu. Bismillah, selawat dan minum, telan air tu. Jadi apabila selalunya dia berada, makhluk-makhluk ini apabila selalunya berada di dada kita, kita akan ketawa terbahak-bahak. Kita akan ketawa geli hati, tertawa dengan kuat. Itu dia ada di dada kita. Apabila makhluk-makhluk ini ada di fikiran kita, di akal kita, kita akan berfikir secara negatif. Kita akan berfikir benda-benda yang tidak baik, walaupun benda itu baik. Jadi itu tuan-tuan hanya mandi. Dan kalau pesakit itu ataupun diri kita sendiri kadang-kadang ketawa tanpa kawalan, kita tak dapat kawal, kita ketawa dengan kuat, ambil 1 sudu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan minum 1 sudu air tu dan terus mandi. InsyaAllah semoga berkah, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan kita. Usaha dan tawakal lillahi ta'ala, yang selebihnya berserah pada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala dapat menyembuhkan penyakit kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Itu saja. Semoga bermanfaat tuan-tuan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang telah pun subscribe, langgan channel Zulfaqar Ashifa ni. Tekan loceng untuk video-video seterusnya. Jika ada apa-apa kesempatan, jika ada apa-apa yang saya akan sampaikan, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan. Ribuan terima kasih tuan-tuan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.